Marhaban ya Ramadan. Hari ini ada 13 hari bulan Ramadan 1443 Hijrah. Dan kita telah pun tiba di sesi wawancara secara virtual kita yang kedua untuk edisi Rampai Pagi hari ini. Segmen ceramah Ramadan bulan mulia, dan tajuk yang akan kita sama-sama bincangkan, yang akan kita kupaskan untuk hari ini ialah bermurah hati dalam menderma. Yang telah pun kita jemput yang berada di talian pada masa ini ialah Yang Mulia Ustazah Siti Juhaidah Haji Bujang, merupakan seorang penceramah. Apa kata kita terus saja sapa beliau. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Syukur Alhamdulillah, kita ni baik. Selamat berpuasa kita ni ucapkan. Apa khabar Ustazah pada hari ini? Alhamdulillah juga. Alhamdulillah, selamat berpuasa kembali. Selamat berpuasa Ustazah. Kami daripada Rampai Pagi mengucapkan terima kasih Ustazah kerana sudi ditemu ramah untuk membincangkan satu topik yang rasanya memang cukup penting sekali untuk tani sama-sama mendalami. Tambahan lagi dalam bulan Ramadan ini, kalau kita lihat dari segi kita ni orang Brunei memang cukup bermurah hati. Orang Brunei ini dah camah mata akan apa saja kalau tani mendapat maklumat mengenai dengan orang yang berada dalam kesusahan ataupun meminta ada kempen menderma dan sebagainya, kita ni akan terus sama-sama membantu. Jadi kelulusan tujuan dalam bulan Ramadan tadi akan bercerita mengenai bermurah hati dalam menderma di bulan Ramadan. Mungkin kami akan terus mengajukan soalan pertama ni Ustazah kepada kita mengenai dengan tajuk hari ini. Sebagai mukadimah Ustazah, tajuk pada hari ini mungkin boleh dipersilakan Ustazah untuk menerangkan pemilihan tajuk bermurah hati dalam menderma. Silakan Ustazah. Okey, terima kasih Dini dan Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita ni dapat bertemu pada kalian ni dalam ceramah bulan Ramadan ni, yang mana pada hari ini sudah kita ni yang ke-13 sudah kita ni berpuasa di bulan ini. Jadi untuk itu memang kita ni ketahui para penonton yang saya kasihi sekalian, bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, bulan yang penuh kerahmatan, bulan yang penuh pengampunan, dan bulan yang kita dikejar banyak pahala, di mana pahala di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kita ni meraihkan bulan Ramadan ini dengan berbagai-bagai amal ibadah, sama ada ibadah yang sunat ataupun yang fardu, tentu saja ada satu amalan yang memang kita ni tidak mahu ketinggalan untuk melakukannya, iaitu amalan menderma ataupun bersedekah ni. Alhamdulillah. Jadi memang seperti yang dikatakan oleh Dini tadi, orang Brunei ni memang indah camah mata. Kadang-kadang kalau terdengar saja ada orang susah, indah makan seharian ke, kadang-kadang terus tu viral, lepas tu indah batah tu ada satu orang mengantar ke rumah tersebut untuk mengantarkan sedekahannya. Jadi amat bermurah hati orang-orang ketanian ni. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ianya akan terus berkekalan dan sampai istiqamahlah ketanian tu sebagai orang Brunei yang indah camah mata, yang sentiasa bermurah hati ni. Apa kan sebenarnya maksud bermurah hati sebenarnya? Iaitu kalau dari segi peribahasa, ianya bermaksud adalah ketania tu suka membagi, suka menderma, dan juga ketania tu berbelas kasihan, maksudnya pengasih. Ada sifat pengasih itu di antara satu dengan yang lain, dan yang paling penting bermurah hati ni sebenarnya indah karit. Indah karit ni artinya suka memberi. Misalan kalau dicontohkan, kalau ada kita ni sekumpulan belanja makan di kedai, mesti tu ada seorang tu berdiri terus tu yang membayarkan. Jadinya orang tersebut adalah bermurah hati. Bermurah hati dalam membelanja kawannya ataupun bersedekah. Jadi untuk itu memang sifat ini pun juga memang dianjurkan oleh agama kita ni dalam agama Islam. Jadi untuk itu kita ni kalau boleh
dalam ketani bergembira, bersedekah itu, ketanian ni jangan lupa juga untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini maksudnya tu adalah supaya ketanian tu tidak jadi mangsa penipuan. Itulah sebagai peringatan dalam ketani sangat-sangat menyukai bersedekah ni. Memang kadang-kadang dalam WhatsApp kah, dalam Facebook, Instagram ada tu. Kalau kita ni kan melihat dermalah kepada anak yatim, dermalah kepada orang fakir miskin. Jadi untuk itu memang kita ni sebagai orang Brunei sangat teruja, sangat betul. suka ni untuk membantu orang lain ni dengan cara bersedekah ataupun menderma ni. Jadi untuk itu harap-haraplah dalam kita ni bergembira itu kita ni jaga daripada jadi mangsa penipuan ini. Dan seterusnya lagi memang hukum bersedekah ataupun mendermaannya saya kongsikanlah, hukumnya memang adalah sedekah ni adalah sunat. Sunat di sisi agama Islam sebagaimana dalam dalil Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud barang siapakah orang yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yakni ikhlas, supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Dan ingatlah, Allah jugalah yang menyempitkan dan meluaskan pemberian rezekinya, dan kepadanya lah kami dan kepadanya lah kita ni semua kembali. Jadi untuk itu daripada ayat tersebut, dari dalil Al-Quran tadi tersebut sudah jelas mengatakan bahawa barang siapa yang bersedekah ataupun menderma di jalan Allah Subhanahu wa taala sudah pasti akan diberikan ganjaran yang berlipat kali ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu juga saya ingin mengongsikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling dermawan, yang mana Rasulullah paling dermawan lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini. Jadi untuk itu kita ni sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ni ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah orang yang paling dermawan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada rezeki lebih tu ialah masanya untuk kita ni menderma. Lebih-lebih lagi kalau time kita ni nada rezeki lebih ni. Bila nada rezeki lebih ni, bukan bermaksud kita ni tu indah mampu, indah boleh untuk menderma. Yang penting niat kita ni tu, nilai tu indah penting. Jadi untuk itu kalian Dini dan Hani sebagai mukadimah saya pada hari ini. Jadi itu dia serba sedikit mengenai dengan bermurah hati di dalam menderma. Tetapi Ustazah, ada yang mungkin keliru ni. Apa perbezaannya dengan sedekah derma dan juga hadiah, infak dan juga zakat? Jadi supaya mereka tidak keliru, mungkin boleh Ustazah jelaskan perbezaan di antaranya. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Hani. Okey, mengenai dengan keliruannya, memang kadang-kadang ada orang bertanya ni juara, siapa-siapalah kita ni, kami sendiri pun ada juga yang tanyakan, yang apakah tu Ustazah, apa perbezaan di antara yang disebutkan tadi itu, yang mana kalau sedekah ni ataupun derma ni adalah istilahnya sama, dan juga zakat ni pun adalah sama, iaitu kita ni itu memberikan sesuatu untuk kita ni mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita ni mendekatkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ni membelanjakan harta kita ni itu untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dan ingin untuk mendapatkan pendekatan yang lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu kalau sedekah, memang daripada ulama fiqh memang selalu menggunakan ni sebagai sedekah yang sunat. Artinya macam sedekah kita ni yang selalu kita ni lakukan, macam sedekah derma anak yatim, ataupun orang fakir miskin, orang yang memerlukan, memang tu ataupun orang yang susah. Itu yang selalu sedekah sunat yang selalu kita ni laksanakan. Dan seterusnya lagi, kalau derma ni pun sama juga ceritanya, sama seperti sedekah tadi, iaitu yang sedekah yang sunat itu, yang tidak ada kewajipan ke atas kita ni, tapi dianjurkan oleh agama Islam untuk melakukannya. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ya, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya apakah dia sedekah yang paling afdal
Sedekah yang paling afdal itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di bulan Ramadan. Jadinya kita ni di bulan Ramadan ni marilah kita ni sama-sama untuk menggandakan lagi, mengupgrade lagi kita ni punya sedekah tu. Kalau biasanya di bulan yang lain hanya setakat RM5, RM10. Kalau ni upkan lagi sampai 50 kah, 100 kah, mana saja bis kita. Asalkan mudah-mudahan niat kita ni yang lurus itu diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya lagi para penonton yang saya kasih sekalian, tadi kita ni bercakap mengenai dengan sedekah yang sunat dan juga derma ni adalah sesuatu yang sama. Manakala zakat ni adalah sedekah yang wajib yang mesti kita dikeluarkan bagi setiap umat Islam. Contohnya saja zakat fitrah yang bakal kita ni ataupun ada yang sudah kali mengeluarkan zakat ni khususnya di bulan Ramadan ni. Dan seterusnya lagi juga zakat harta juga, kalau kita ada harta yang disimpan tu ikut haulnya, cukup haulnya, maka diwajibkan ke atasnya untuk mengeluarkan zakat. Dan seterusnya lagi infak. Infak ni sebenarnya kita ni membelanjakan harta untuk kepada yang berhajat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berinfak ni contohnya sajalah kalau kita ni sebagai contoh sebagai suami untuk memberi nafkah kepada si isteri, maka itu sudah infaknya. Dan seterusnya lagi hadiah. Kalau hadiah ni sebenarnya yang berhari jadi saja. Memang ada orang akan bagi kita ni hadiah. Jadi orang yang membagi kita ni hadiah tu adalah atas dasar memberikan kemuliaan kepada penerima tersebut. Jadi itulah di antara perbezaan yang mungkin saya dapat contohkan buat para penonton yang saya kasihi sekalian. Jadi mudah-mudahan dapat menjawab soalannya tadi, insya-Allah. Alhamdulillah Ustazah. Jadi yang penting yang Ustazah kongsikan tadi, yang penting sebenarnya niat harus betul Ustazah. Di kesuntukan masa yang ada ni Ustazah, mungkin ada beberapa soalan lagi yang rasanya harus diperjelaskan Ustazah. Kalau tadi menyentuh mengenai derma dan sedekah ni Ustazah, mungkin kalau Ustazah boleh terangkan, siapakah yang sebenarnya yang paling afdal untuk diberi derma dan sedekah ni Ustazah? Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Dinia. Okey, mengenai dengan bersedekahnya, biasanya kalau kita ni akan bersedekah macam kalau ada iklan saja, marilah menderma tu terus kita ni bersedekah tu. Tapi tahukah kita ni yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ada membagi tahu, ada bersabda yang mananya sedekah ke atas orang miskin itu adalah sedekah, satu pahala. Bahkan kalau kita ni bersedekah kepada kaum kerabat kita ni, orang yang mempunyai hubungan silaturahim dengan kita ni mendapat dua pahala, iaitu pahala sedekah dan satu lagi pahala menghubungkan silaturahim. Jadi jelaslah daripada hadis tersebut mengatakan bahawa orang yang pertama-tama sekali, orang yang paling afdal kita ni tolong, yang paling afdal kita ni sedekahkan atau dermakan adalah orang yang paling rapat dengan kita ni, iaitu kaum keluarga kita ni, orang yang mempunyai hubungan silaturahim dengan kita ni. Misalnya kita sebagai suami kalau ada rezeki lebih tu, maka sedekahkanlah kepada si isteri ataupun anak-anak kerana kita ni mendapat dua pahala di sana, iaitu pahala sedekah dan satu lagi pahala menghubungkan silaturahim. Artinya kerana kasih dan sayangnya kita ni kepada kaum kerabat kita ni itu, maka dengan cara itu kita ni mendapat berganda-ganda lagi pahalanya. Tapi bukan bermaksud kita ni tidak boleh bersedekah kepada fakir miskin apa orang yang memerlukan. Boleh sebenarnya, tapi kita ni dahulukan dulu ahli keluarga kita ni itu, khususnya kalau ada ahli keluarga kita ni tu ada anak yatim ataupun yang miskin, yang kurang berkemampuan, maka kita ni cari dulu itu orang ni untuk kita ni memberikan sedekah. Dan juga derma ni juga sebenarnya indah semestinya berbentuk dalam wang ringgit ataupun boleh juga sebenarnya dalam bentuk tenaga ataupun barang-barang keperluan makan. Biasanya yang selalunya orang-orang kita ni biasanya juga kalau kita ni bersedekah kan sungkaya tu waktu kan sungkaya tu ada tu jiran mengantar
mengantar makanan ataupun kadang-kadang bersedekah makanan, berlambak dia, cindol dia. Jadi di sana itu sudah menunjukkan betapa kita ni itu inginkan menghubungkan silaturahim itu, mengeratkan silaturahim di antara kita ni itu. Jadi untuk itu amat dianjurkan pertama-tama sekali kita ni bantulah dulu, dermalah dulu kepada ahli keluarga kita ni, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan jawapan itu dapat menjawab persoalan yang ingin yang diutarakan tadi, insya-Allah. Baiklah, begitu pemurah sekali Allah SWT dan berbagai cara sebenarnya untuk kita ini dapat meraih pahala dan ganjaran daripada Allah SWT kerana sedekah itu rupanya bermacam-macam bentuk. Bukan sahaja dari segi monetari, dari segi wang ringgit dan sebagainya, tapi dari segi tenaga dan juga dalam kita ini meluangkan masa bersama mereka yang kita cintai dan sebagainya. Baiklah Ustazah, nampaknya kita ini sudah berada di penghujung wawancara ni. Sebenarnya lebih banyak lagi kita ini ingin mengetahui daripada Ustazah, tetapi insya-Allah kita ini akan bersua di lain kesempatan. Ustazah, ingin kita ucapkan terima kasih dan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.